Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napat Channel. Gempa sahabat-sahabat semua. Ini dia pemimpin daripada Pakatan Harapan memberikan pencerahan betapa pemimpin-pemimpin daripada PAS hari ini semakin besar kepala. Ya, bukan saja ya apabila mereka berceramah penuh dengan hasutan, kebencian, makian, tetapi yang lebih teruk sehingga mereka menghina, memperlegekkan sultan maupun raja-raja, sahabat-sahabat semua. Jadi bangsa Johor ini adalah perkara yang harus ditolak dengan politik kebencian, politik hasutan, makian yang diamalkan oleh pimpinan daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan rakyat Johor bangkit menolak politik seperti ini. Jadi kita mendengar video ini, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk support Alright Napat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton bersama ya ucapan padu daripada pemimpin muda ini, sahabat-sahabat semua. Dari pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, salam sejahtera, selamat petang. Saya datang daripada negeri Selangor. 2 minggu lepas kami baru selesai pilihan raya negeri dan keputusannya Selangor tetap milik Pakatan Harapan. Saya datang jauh untuk apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana 2 perkara yang saya mau jelaskan kepada penduduk-penduduk di dalam Parlimen Pulai ini. Kepentingan tuan-tuan dan puan-puan untuk keluar beramai-ramai dan mengundi calon Pakatan Harapan Blok Perpaduan Saudara Suhaizan Kayat. Faktor yang pertama, saya datang ke sini jauh daripada Selangor, driving lebih kurang 5 jam lebih. Yang pertama ialah calon Pakatan Harapan di sini, tuan-tuan sangat bertuah. Saya mengenali susuk tubuh saudara Suhaizan Kayat ini sudah lama. Bermula dalam parti PAS. Saudara Suhaizan Kayat adalah mantan bekas Ketua Pemuda PAS Malaysia. Dan saya ketika itu di bawah beliau. Komitmen beliau, kerja beliau, tidak kira masa 24 jam. Walaupun kami ketika itu pejabat di Kuala Lumpur, Suhaizan di Johor, dia datang ke Kuala Lumpur hampir setiap minggu, tidur di pejabat, datang naik bas, tuan-tuan dan puan-puan. Ketua Pemuda kami ketika itu, Suhaizan Kayat, kalau kebiasaannya Ketua Pemuda Pusat ini datang dengan kereta, ada driver. Tapi dia datang dengan bas, tidur di pejabat. Dan apabila pada 2015, krisis politik di dalam PAS, apabila PAS sudah lari daripada perjuangan dia. Dulu, almarhum Tok Guru Ni Aziz membawa slogan PAS for all. PAS untuk semua. Dan itulah yang diajar dalam Islam. Tetapi setelah pemergian Tok Guru Ni Aziz, PAS sudah kembali ke belakang, sudah tidak mau berkawan dengan orang lain lagi. Maka, Suhaizan Kayat dan juga arwah Salahuddin Ayub, Mat Sabu dan lain-lain lagi pimpinan-pimpinan, kami buat keputusan keluar daripada PAS dan menumbuhkan Parti Amanah. Dan bersama dengan Pakatan Harapan selepas itu. Suhaizan Kayat adalah setiausaha politik kepada almarhum Salahuddin Ayub, mantan ahli parlimen, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kira semua orang kenal Salahuddin Ayub. Pemergiannya kita tangisi. Kita sedih dengan pemergian mantan ahli parlimen Pulai. Siapa tak kenal dengan Menu Rahmah? Siapa tak kenal dengan inisiatif Rahmah? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam parlimen, ada ahli parlimen PAS yang mencaci inisiatif Rahmah ini. Dia bangun dan dia kata, kalau bagi makanan murah, takut orang kena kanser. Dia tak apalah, mungkin dia kaya raya. Macam mana nasib orangnya di bawah? Setelah kita berhadapan dengan krisis ekonomi, krisis COVID-19, krisis politik, langkah Sheraton. Harga barang yang tidak terkawal ketika itu. Dan apabila arwah Saudara Ayub menjadi menteri, dia perkenalkan inisiatif Rahmah untuk membantu rakyat di bawah.
ada ahli Parlimen PAS yang mulutnya jahat mencaci inisiatif Rahmah ini. Inilah yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen PAS dan Perikatan Nasional. Apa yang Kerajaan Perpaduan buat semua tak betul. Yang dia buat betul. Sebab itu, di sini kita mempertaruhkan Suhaizan Kayat siasat politik kepada arwah Saudara Ayub untuk meneruskan lagi agenda inisiatif Rahmah, dan tuan-tuan dan puan-puan sangat bertuah apabila Pakatan Harapan meletakkan Suhaizan Kayat sebagai calon tuan-tuan pada pilihan raya kecil kali ini. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya datang di sini untuk memastikan kemenangan Pakatan Harapan di Negeri Selangor disambung oleh tuan-tuan dan puan-puan di PRK, Pulai dan juga Simpang Jeram. Kita tidak boleh menerima mereka-mereka yang cuba menyuntik api perkauman sempit. Kita tidak boleh menerima mereka-mereka yang cuba menyuntik api agama yang sempit. Itu tidak membawa kebaikan kepada negara. Sedangkan baik Melayu, baik Cina, baik India, kita sama-sama sayangkan negara kita Malaysia ini. Ini negara kita. Orang Melayu ada sumbangannya kepada negara. Orang Cina ada sumbangannya kepada negara. Orang India juga ada sumbangannya pada negara. Kenapa perlu ada suntikan api perkauman yang sempit ini? Kerana mereka tahu Pakatan Harapan, pimpinan-pimpinannya, ahli parlimennya, adun-adunnya semua bekerja untuk rakyat. Mereka tidak ada isu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka untuk menang pilihan raya, untuk Perikatan Nasional menjadi kerajaan dan berkuasa hanya dengan satu cara, iaitu menjuntik api perkauman dan agama yang sempit. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, 9 hari bulan ini kita perlu turun beramai-ramai ke pusat pengundian. Turun dengan jangan lupa bawa IC. Turun awal supaya mengelakkan jam. Dan pastikan kita memangkah calon Pakatan Harapan demi kesabilan dan demi keharmonian perpaduan kaum yang ada di dalam negara kita. Telah lama kita jaga perpaduan ini. Telah lama kita jaga keharmonian ini. Baik orang Melayunya, baik orang Cinanya, baik orang Indianya. Tetapi Perikatan Nasional membawa agenda untuk memecahkan kita antara satu sama lain. Di Selangor terbukti, kempen mereka hanya bercerita tentang bangsa dan agama. Sedangkan mereka tidak boleh buktikan kerja buat mereka untuk membantu rakyat yang di bawah. Jangan biarkan PRK Pulai ini menjadi sarang mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Tengah hari tadi saya ikut calon berkempen dan saya lihat sokongan orang Melayu, sokongan orang India, dan malam ini sokongan orang Tionghoa saya lihat sama seperti kami ketika PRN Negeri Selangor 2 minggu lepas. Semua keluar dan bersemangat untuk memastikan Pakatan Harapan menang ketika pilihan yang akan datang ini. Sebab itu, jangan pandang rendah, jangan pandang senang kepada pilihan kecil ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang kata, tak apalah kalau tak keluar pun, kerajaan di Persekutuan tetap akan maintain kepada Datuk Seri Ibrahim. Jangan, sebab mana-mana tempat yang diwakili oleh Perikatan Nasional, rakyat di tempat itu tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Lihat Kelantan, walaupun kerajaan Persekutuan kita bagi duit banyak untuk dia untuk selesaikan masalah air, sampai hari ini masalah air tak boleh selesai. Ketika pilihan raya negeri yang lepas di Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana mereka memperlihatkan kecelaruan antara mereka sendiri. Di Pulau Pinang, calon DUN di sebuah kawasan di Pulau Pinang yang diberikan kepada gerakan, kepada Presiden gerakan Saudara Dominic. Tetapi PAS ketika itu tidak bersetuju dengan calon ini. Satu program ceramah yang dihadiri oleh Hadi Awang, Presiden PAS, calon datang, calon daripada gerakan datang, dan dia tidak dibenarkan untuk duduk sepentas dengan Haji Hadi.
lihat bagaimana kekejaman mereka, lihat bagaimana perangai mereka. Dan saya yakin pengundi di Pulai tidak mahu orang sebegini mewakili mereka dalam parlimen nanti. Saya seru pada tuan-tuan dan puan-puan, 9 hari bulan, turun awal, turun beramai-ramai, pastikan kita berkempen kepada keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, jiran kita, bagi tahu pada mereka 9 hari bulan, turun ke pusat pengundian dan mengundi Pakatan Harapan. Jangan tengok benda lain, jangan tengok bendera lain, kerana Pakatan Harapan terbukti menjaga kepentingan rakyat Malaysia, tak kira apa kaum dan juga agama. Ini yang perlu kita tegaskan. Ini yang perlu kita bagi tahu pada kawan-kawan kita. Pastikan 9 hari bulan kita nobatkan saudara-saudara Suhaizan Kayat sebagai calon Pakatan Harapan menjadi ahli parlimen Pulai yang mewakili tuan-tuan dan puan-puan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tuan-tuan, nak undi Pakatan Harapan pun boleh. Tak nak undi Perikatan Nasional lagi boleh. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, saya ceramah daripada pihak negeri sampai ke hari ini suara pun dah kurang. 2 minggu lepas tak habis lagi serak ni. Tapi tak apalah. Demi perjuangan rakyat, demi memastikan kemenangan Pakatan Harapan, kita turun juga di mana-mana. Kita hadap Perikatan Nasional dan kita pastikan mereka kalah dalam mana-mana pilihan raya sama ada pilihan negeri ataupun pilihan raya kecil, Pulai dan juga Simpang Renggam. Saya orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya beragama Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya lawan PAS dan Perikatan Nasional. Jangan biarkan mereka mewakili tuan-tuan dan puan-puan. Dan hanya satu cara sahaja untuk kita menidakkan mereka ataupun kita tidak memberi kuasa pada mereka dengan peti undi. Dan undi tuan-tuan dan puan-puan sangat berharga untuk kita pastikan PRK kali ini Pulai tetap milik Pakatan Harapan. Dan Suhaizan Kayat kita angkat sebagai ahli parlimen yang akan mewakili tuan-tuan dan puan-puan pada 9 hari bulan nanti. Saya harap akan datang selepas habis PRK, saya datang ke sini, Suhaizan Kayat sudah pun jadi yang berhormat. Namun, hanya satu saja permintaan saya. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan selepas ini balik berkempenlah dengan saudara mara, ahli keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan yang mana duduk dalam Malaysia ke, yang duduk di Singapura ke, minta balik untuk mengundi saja. Dan pastikan undi kita hanya untuk Pakatan Harapan Suhaizan Kayat. Boleh tuan-tuan dan puan? Kalau boleh, cukuplah setakat itu. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Selamat. Terbaik, itu dia sahabat semua, satu pencerahan mantap ya. Bagaimana harus bangsa Johor, rakyat Johor khususnya menolak parti yang besar kepala menggunakan isu sentimen 3R, menghasut politik kebencian, iaitu parti PAS, pemimpin-pemimpin PAS. Sehingga bukti yang jelas sahabat semua, beberapa pimpinan mereka telah disiasat. Presiden mereka seperti Lebay Hadi, siapa lagi? Sanusi, ya yang menghina dan juga memperlekehkan Sultan. Kerana apa? Kerana mereka menganggap mereka parti besar. Kerana mereka menganggap mereka kebal dan sebagainya. Hanya kerana nama mereka, parti Islam se-Malaysia. Dengan menggunakan isu bangsa dan agama, mereka menganggap mereka boleh melakukan apa sahaja. Jadi untuk menghentikan perkara ini sahabat semua, disinilah permulaannya, yaitu di Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram, untuk memberikan pengajaran kepada pemimpin-pemimpin sebegini rupa yang hanya pandai untuk menabur kebencian, memfitnah dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya anda juga memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Ya, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.